Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Yang dihormati barisan tetamu kehormat yang menjadi terajuk kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea dan pandangan, dan sidang hadiri yang dihormati sekalian. Salam forum dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama bersua dalam program Forum Majalah My Digital dan Majalah My Head pada pagi yang ceria lagi nyaman ini. Saya, Rebeni binti Eden Ahmad selaku moderator yang akan bersama-sama dengan para hadirin sekalian di dalam aplikasi Google Meet bagi mempengerusikan forum yang berkaitan dengan perbincangan dua majalah iaitu Majalah Digital dan Majalah Mahed. Pada masa yang sama, forum ini juga akan menyentuh serba sedikit berkaitan dengan topik utama yang terkandung di dalam dua majalah tersebut, iaitu isu pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini, khususnya negara Malaysia. Seperti mana yang sudah kita sedia maklum bahawa negara Malaysia adalah salah satu negara yang terkena tempias dalam isu pandemik COVID-19 dan semua orang tahu bahawa virus COVID-19 merupakan sejenis penyakit yang masih lagi menjadi isu hangat di sebuah negara kerana penawar untuk memutuskan rantaian virus tersebut masih lagi belum diiktiraf sepenuhnya oleh institusi-institusi kesihatan. Bahayanya, virus ini salah satunya boleh menyebabkan sistem saluran pernafasan terganggu yang akan mengakibatkan terjadi kematian. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan selaku barisan panel-panel jemputan kita yang ayu lagi cantik bergaya, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengelupas serba sedikit mengenai topik perbincangan forum kita pada hari ini. Modul forum kita berkisar tentang majalah digital dan majalah Mahed. Dan di dalam majalah-majalah tersebut ada menyentuh perihal yang berkaitan dengan isu semasa iaitu virus COVID-19. Dunia macapada menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia mengakibatkan majalah semakin berkurang diminati oleh orang ramai. Hal ini kerana kemunculan teknologi yang semakin canggih membuatkan majalah kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Bukan sahaja majalah, begitu juga dengan bahan-bahan cetakan yang lain. Hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahawa majalah adalah salah satu penerbitan berkala sama ada mingguan, bulanan atau dewi bulanan dan sebagainya. Tambahan pula, majalah adalah bahan-bahan bercetak yang perlu ada bukti sebelum diterbitkan supaya maklumat-maklumat yang dipaparkan adalah benar dan sahih. Seperti majalah digital dan majalah Mahed, masing-masing mempunyai kelebihan dalam memaparkan maklumat yang berkualiti untuk dijadikan rujukan semasa. Di dalam majalah digital, ada topik-topik berkaitan dengan isu kesihatan, pendidikan, kehidupan, kekeluargaan dan sebagainya. Manakala majalah Mahed adalah merupakan salah satu bentuk majalah yang berunsurkan kesihatan selaras dengan tajuk yang dipaparkan. Cuma
Majalah tersebut bertemakan kesihatan sepenuhnya berbanding dengan majalah digital. Oleh itu, dalam perbincangan forum ini akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai isu kandungan kedua majalah tersebut, di mana ia berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada hari ini, iaitu pandemik COVID-19. Hadirin yang dihormati, dayung sudah ada di tangan, perahu sudah ada di air. Jelas kedua-dua majalah ini mempunyai maklumat yang benar mengenai isu-isu semasa, terutamanya isu COVID-19. Namun, pelbagai perkasa ampuh perlu diteliti lagi demi mencapai matlamat forum ini. Terlalu asyik saya berbicara tentang majalah sehingga saya terlupa untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik belaka pada hari ini. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri yang lebih mendalam lagi mengenai topik perbincangan, ada bagusnya kalau kita berkenal dengan selaku baris-baris panel jemputan kita pada hari ini. Okey, panel jemputan kita yang pertama, manis orangnya, tidak lain dan tidak bukan ialah saudari Hasmawati binti Sidah Tahir selaku panel yang akan membincangkan mengenai majalah digital. Selamat datang saudari, apa kabar? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Okey, seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, cantik dan ceria orangnya, iaitu saudari Nurul Asika binti Saka yang akan membincangkan berkaitan dengan majalah digital. Selamat datang saudari Nurul Asika, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik saudari moderator. Baiklah, untuk panel jemputan kita yang ketiga ialah saudari Nina Farhana binti Juhigan selaku panel jemputan kita yang akan membincangkan berkaitan dengan majalah Mahad. Walaupun nampak ayu dan pemalu orangnya, namun tetap peta dalam berbicara. Apa kabar saudari? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah saya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Maka di sini saya bersama saudari dan para hadirin sekalian salam forum buat semua. Terima kasih saudari Nina Farhana. Dan panel jemputan kita yang keempat iaitu saudari Nadia Zulaika binti Afandi yang cantik molek orangnya. Senyumannya membuatkan saya semakin bersemangat dalam membahaskan tajuk forum kita pada hari ini. Selamat datang. Dan apa kabar saudari? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana pula dengan keadaan saudari moderator? Alhamdulillah saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat sekali untuk membincangkan forum kita pada hari ini. Baiklah, usai sudah salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik perbincangan forum kita, iaitu forum majalah digital dan Mahad. Sidang hadiri yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita. Okey. Apakah sebenarnya majalah digital dan majalah Mahad, serta apakah yang ditengahkan di dalam kedua buah majalah tersebut? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya untuk mengajukan soalan kepada dua panel, iaitu saudari Hasmawati dan saudari Nina Farhana. Mohon saudari-saudari jelaskan serba sedikit berkaitan dengan majalah digital dan majalah Mahad.
dari segi siapakah penerbit majalah-majalah tersebut, visi majalah tersebut serta apakah yang ditengahkan di dalam kedua buah majalah tersebut. Silakan saudari kita yang pertama, iaitu Hasmawati selaku panel yang akan membincangkan berkaitan dengan majalah digital dan diikuti dengan saudari Nina Farhana bagi menjawab persoalan tersebut. Untuk majalah Mahed. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum kepada sidang hadirin yang saya kasihi sekalian. Majalah digital merupakan majalah yang diterbitkan pada tahun ini, iaitu pada tahun 2020 dan merupakan terbitan dari negara Indonesia. Majalah tersebut bertajuk Cegah Transmisi Coronavirus yang mengetengahkan isu pandemik COVID-19. Dalam majalah ini terdapat penerangan tentang cara yang betul untuk mencegah virus COVID-19 serta memberitahu tentang gejala awal jika terjangkit virus ini seperti demam, batuk kering dan sesak nafas dan sebagainya. Pengenalan kepada coronavirus ini juga mempunyai dan peranan mahasiswa dalam menangani isu ini. Bukan itu sahaja, dalam majalah ini juga banyak perkara yang dibahaskan berkaitan dengan isu yang semakin terkenal di negara ini, iaitu pandemik COVID-19. Terima kasih. Okay. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang perihal yang berkaitan dengan majalah My Digital. Pada pandangan saya, merupakan satu penjelasan yang amat menarik sekali daripada saudari Halil Pinal. Okay. Seterusnya berbalik kita kepada soalan yang sama, cuma majalah yang berbeza, iaitu majalah Mahed yang akan dibincangkan oleh saudari Nina Farhana. Bagi memberi kefahaman yang baik kepada saudari panel untuk menjawab soalan, saya ulangkan balik soalannya berbunyi begini. Siapakah penerbit majalah Mahed, visi majalah serta apakah yang ditengahkan di dalam majalah tersebut? Silakan saudari. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih saudari moderator yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati rakan-rakan ahli panel yang lain dan hadirin sekalian. Okey, baiklah. Majalah My Health bertajuk Perjuangan Malaysia Memutuskan Rantaian COVID-19 diterbitkan pada Jun 2000 dan merupakan keluaran edisi khas untuk COVID-19. Majalah ini juga di bawah naungan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana ia menceritakan tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan semasa. Justru itu, majalah My Health bertajuk Perjuangan Malaysia Memutuskan Rantaian COVID-19. Secara keseluruhannya, majalah ini menceritakan isu-isu COVID-19 sahaja. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita di atas perkongsian sebentar tadi. Saya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan tadi sedikit sebanyak dapat memberikan pengetahuan yang baru buat para hadirin sekalian. Dan dapat dijadikan majalah-majalah tersebut sebagai satu pilihan untuk menjadikan atau mendapatkan sumber ilmu dan maklumat dalam kehidupan seharian, khususnya berkaitan dengan masalah kesihatan. Untuk itu, soalan saya yang seterusnya akan ditujukan kepada ahli panel jemputan kita, iaitu saudari Nurul Asika selaku panel yang akan membincangkan berkaitan dengan majalah digital, dan saudari Nadia Zulaika yang akan membincangkan berkaitan majalah Mahed. Soalannya berbunyi begini. Apakah topik utama yang terdapat di dalam majalah digital dan majalah Mahed yang
yang dipersilahkan ke ahli-ahli panel kita untuk menjawab soalan tersebut. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu forum. Okey, terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Baiklah, jawapan pertama tadi secara menyeluruh apa yang kita lihat dalam majalah di topik yang ditekankan adalah mengenai coronavirus atau lebih dikenal sebagai pandemik COVID-19. Majalah ini mengetengahkan dan memberi pandangan secara terperinci mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19, mengapa ianya wujud dan cara pencegahannya. Namun, yang paling ditonjolkan oleh penulis dalam majalah ini adalah langkah pencegahan COVID-19 ini. Apa yang kita lihat, penulis telah menyenaraikan beberapa langkah-langkah pencegahannya seperti menggunakan pelitup muka, menggunakan hand sanitizer, kerap membasuh tangan, dan termasuklah menjauhkan diri daripada orang-orang yang bergejala. Dalam masa yang sama juga, majalah ini telah memberi pendedahan apa yang seharusnya dilakukan oleh kumpulan mahasiswa dalam membendung penyakit ini. Terdapat beberapa pandangan yang juga telah dikemukakan oleh pelajar-pelajar sebagai seorang mahasiswa. Baiklah, setakat ini sahaja saudari moderator yang dapat saya bentangkan mengenai soalan pertama tadi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari Nadia Zulaika untuk menjawab soalan yang diajukan. Baiklah, terima kasih kepada saudari rakan pena iaitu Nurul Azika dan juga moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sahabat-sahabat ahli pena dan sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Jika pena sebentar tadi ada membincangkan berkaitan dengan majalah digital, saya akan membincangkan mengenai majalah MyHealth. Persoalannya di sini adalah berkaitan dengan apakah topik utama yang terdapat di dalam majalah MyHealth. Okey, soalan ini merupakan satu persoalan yang amat menarik untuk saya bincangkan hari ini kerana apabila kita menyebut berkaitan dengan majalah MyHealth, sudah tentu kedengarannya seperti majalah ini berkisahkan tentang kesihatan diri manusia, terutamanya dalam kita menjalankan kehidupan seharian. Baik, untuk pengetahuan semua bahawa majalah MyHealth ini adalah sebuah majalah yang dikeluarkan oleh badan kerajaan itu dari Kementerian Kesihatan Malaysia seperti mana yang sudah dikatakan seperti mana yang sudah diterangkan oleh saudari Nina Fahana sebentar tadi. Dan topik di mana topik perbincangan di dalam majalah tersebut adalah berkaitan dengan ianya adalah berkaitan dengan secara umum saja. Ini kerana segala bentuk pendedahan yang berkaitan dengan aspek kesihatan di dalam majalah tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menggantikan penjagaan kesihatan atau perhatian secara profesional yang diberikan oleh pengamal perubatan Australia. Bahkan pembaca juga disarankan untuk mendapatkan khidmat pakar perubatan yang telah diiktiraf sebelum melakukan sebarang aktiviti digital. Namun begitu, majalah MyHealth boleh memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang berguna untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesihatan sebelum merujuk kepada pakar-pakar kesihatan yang sedia ada agar sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan kesihatan yang dialami dapat difahami dengan jelas dan teliti. Oleh itu, memandangkan negara Malaysia pada ketika ini sedang mengalami satu fenomena yang dikenali sebagai pandemik COVID-19. Jadi, majalah digital seperti majalah, untuk pengetahuan semua, majalah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada edisi ini telah dikhususkan topik utamanya adalah berkaitan dengan isu-isu virus COVID-19. Antaranya pengenalan mengenai COVID-19, kesan COVID-19 kepada rakyat Malaysia, perkembangan COVID-19 di Malaysia, dan kolaborasi dan solidaritas. Jadi jelaslah bahawa melalui pendedahan yang berkaitan dengan isu virus COVID-19 yang terdapat di dalam majalah tersebut, secara tidak langsung ianya dapat memberikan pendedahan kepada masyarakat dalam menangani
penularan virus COVID-19 secara lebih meluas lagi. Bahkan dengan cara ini juga akan dapat membantu masyarakat menjaga kesihatan diri dengan lebih baik. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli-ahli panel. Oleh hal demikian, apa yang dikatakan oleh saudari-saudari panel tadi, di mana majalah kedua-duanya sangat memainkan peranan penting dalam mengetengahkan maklumat-maklumat yang dipaparkan, sehingga ianya dapat membantu membuka minda masyarakat dan pada masa yang sama ianya juga mampu memberi ilmu pengetahuan yang berguna. Baiklah, saya ingin bertanya kepada wakil-wakil ahli panel dari setiap majalah yang kita bincangkan ini untuk menjawab persoalan saya. Ianya berkaitan dengan isu pandemik COVID-19. Bagaimanakah isu pandemik COVID-19 diketengahkan dalam majalah digital dan MyHead? Silakan, mana-mana wakil ahli panel dari majalah digital dan majalah MyHead untuk menjawabnya. Saya persilakan. Terima kasih saudari moderator kerana memberi sedikit ruang untuk saya melontarkan pendapat berkaitan dengan isu COVID-19 yang diketengahkan dalam majalah digital. Seperti yang kita dapat lihat, COVID-19 merupakan isu utama di seluruh negara. Melalui majalah ini, kita dapat lihat isu pandemik COVID-19 diketengahkan dalam majalah digital melalui perisian grafik. Dalam majalah ini, mereka lebih menekankan penggunaan gambar. Menekankan penggunaan gambar untuk menarik masyarakat membacai majalah ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam majalah digital ini, Kerajaan Kesihatan Republik Indonesia memaparkan imej berserta maklumat berkaitan pandemik COVID-19 dalam bentuk pengenalan dalam coronavirus, pencegahan virus COVID-19 dan bahayanya virus ini kepada masyarakat. Selain itu, dalam majalah ini juga terdapat bahagian yang memfokuskan peranan mahasiswa dalam menangani pandemik ini. Seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 memberi impak kepada sektor pendidikan sama ada dalam sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi yang juga menerima kesannya. Dalam perkara ini, mereka perlu sedar peranan mahasiswa dalam menentang pandemik ini amatlah penting untuk membantu Kerajaan Republik Indonesia mengurangkan virus ini daripada merebak. Dalam majalah digital, ada menyatakan keperluan mahasiswa dalam membantu kerajaan iaitu membuat konten positif di media sosial. Perkara ini juga akan dapat membantu memberikan aura yang positif kepada masyarakat dan mengurangkan kebimbangan mereka dalam isu COVID-19 ini. Selain itu, mahasiswa juga perlu bantu kerajaan dalam mencegah penyebaran berita yang palsu dengan cara menidakkan perkara yang tidak benar dan memberi informasi yang sahih kepada masyarakat berkaitan dengan isu pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, dalam majalah digital ini ada menyatakan langkah-langkah untuk mencegah COVID-19 iaitu dengan cara menggalakkan rakyat Indonesia memakai penutup muka, hidung dan mulut. Juga penjarakan sosial ketika berada di luar rumah harus diikut dan penjarakan sosial berada di luar rumah dan membasuh tangan dan mengamalkan gaya hidup sehat yang turut memberi kesan untuk berdepan dengan wabak
dengan wabak berkenaan. Sebagai contoh, seseorang itu perlu melakukan olahraga yang ringan ketika berada di rumah. Perkara ini sekaligus akan membantu mereka menghilangkan kebosanan yang tinggal di dalam rumah. Namun jika kita mengabaikan pesanan ini, pasti ia akan membahayakan orang yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri pada masa depan kelak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Minta maaf, kami tidak dengar. Okey, minta maaf atas masalah teknikal tadi. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada wakil ahli panel dari majalah digital di atas lontaran jawapan yang utuh lagi berisi. Seterusnya, kita dengarkan pula lontaran jawapan daripada wakil majalah Mahed mengenai soalan yang sama. Dipersilakan saudari ahli panel dari majalah Mahed. Okey, terima kasih saudari moderator. Seperti yang kita tahu, majalah ini bertajuk Perjuangan Malaysia Memutuskan Rantaian COVID-19. Melalui tajuk ini sahaja, kita sudah tahu pastinya COVID-19 merupakan isu yang dibincangkan dalam majalah ini. Dalam pada itu, muka hadapan majalah ini jelas menampakkan pejuang-pejuang atau barisan hadapan yang berjuang menangani virus ini seperti Dr. Isa, Dr. Isham, polis, tentera, doktor dan sebagainya. Selain daripada tajuk dan muka hadapan majalah, kita dapat lihat dari segi tajuk-tajuk kecil dalam majalah ini, semuanya berkaitan dengan pandemik COVID-19. Seperti yang dinyatakan dalam majalah ini, situasi semasa pandemik COVID-19 di Malaysia dalam bentuk graf dan uniknya terdapat juga video untuk pembaca melihat sendiri secara lebih jelas berkaitan dengan jumlah kes mengikut negeri. Selain itu, majalah ini juga menyampaikan tajuk-tajuk yang menarik seperti informasi berkaitan dengan situasi sebenar pesakit yang telah sembuh dari COVID-19. Cara sebegini akan menarik minat pembaca untuk mengetahui simptom COVID-19 dan boleh mencegahnya dengan lebih awal. Dalam pada itu juga, terdapat bahagian yang menjelaskan bagaimana bagaimana mahu dapatkan sumber maklumat sahih berkaitan dengan COVID seperti boleh rujuk laman sesawang Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Facebook, Twitter dan juga Telegram. Justru, pembaca boleh mendapatkan maklumat dari masa ke semasa berkaitan virus ini dengan lebih mudah. Sekarang, kalau kita tengok situasi sekarang ni, banyak mitos yang direka tentang COVID-19 oleh masyarakat dan majalah ini menjelaskan mitos-mitos itu tidak benar. Majalah ini juga menjelaskan fakta COVID-19 supaya orang awam tidak panik. Bila panik, mulalah terjadinya panic buying, segala macam yang menyebabkan orang ramai berpusu-pusu ke market untuk untuk mendapatkan sumber makanan dan ini akan menyebabkan jangkitan COVID-19 lebih mudah merebak dengan lebih cepat sebab situasi yang sesak. Malah terdapat juga penjelasan tentang kesan COVID-19 kepada masyarakat, kepada rakyat Malaysia tentang norma baharu. Sejak virus ini melanda dunia, kita telah mengamalkan norma baharu iaitu yang dijelaskan dalam majalah ini seperti 3W. Wash, wear, warn. Wash, kerap cuci tangan, pakai hand sanitizer. Wear, pakai pelitup muka dan apabila keluar rumah. Warn pula seperti jangan bersalam ataupun amalkan etikah batuk dan dapatkan rawatan jika bergejala. Dan elakkan 3C ataupun 3S seperti tempat sesak, tempat-tempat tertutup dan sembang dekat-dekat.
Di samping itu, terdapat juga maklumat berkaitan aplikasi MySejahtera yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu dalam mengawasi penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Keseluruhan dalam majalah membincangkan apa itu COVID-19, simptom COVID-19, perjuangan Malaysia dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, langkah-langkah mencegah COVID-19, bagaimana majalah My Health mengetengahkan isu pandemik COVID-19 adalah dengan isu COVID-19 dengan menjelaskan dan memaparkan tajuk-tajuk berkaitan COVID-19 sahaja. Dan ini juga dapat dilihat pada muka hadapan majalah, isi kandungan, grafik-grafik berkaitan virus. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada wakil ahli panel dari majalah My Health di atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh mengenai perbincangan forum kita pada hari ini. Justru itu, saya ingin membuka sesi soal jawab bersama ahli-ahli panel kita yang cantik dan bergaya ini untuk menjawab persoalan yang akan diajukan oleh para hadirin sekalian. Untuk itu, saya mempersilakan para hadirin untuk bertanya apa-apa jua soalan yang berkaitan dengan perbincangan forum kita pada hari ini kepada ahli-ahli panel jemputan. Dipersilakan. Okey, pertama sekali selamat pagi, salam sejahtera kepada saudari moderator dan juga para panel. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Eldi Rantau, asal daripada Kota Marudu, Sabah. Terlebih dahulu, terima kasih kepada saudari moderator kerana memberi peluang kepada para hadirin untuk melontarkan soalan kepada para panel. Mengikut pemerhatian saya dalam perbincangan forum pada hari ini, sangat jelas ya bahawa kedua-dua majalah ini membincangkan berkaitan dengan kesihatan, terutamanya isu pandemik COVID-19. Okey, saya terus kepada soalan pertama. Soalan saya yang pertama ialah, sejauh manakah majalah digital dapat membantu kerajaan dalam menangani penularan pandemik COVID-19? Dan soalan saya yang kedua ialah, secara umumnya, mengapakah masyarakat perlu membaca majalah My Health untuk mendapatkan sumber-sumber maklumat mengenai isu pandemik COVID-19, sedangkan masih banyak lagi sumber maklumat dari media sosial lain yang boleh kita peroleh. Itu sahaja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Eldi Rantau. Nama Eldi Rantau kan? Okey, di atas soalan-soalan yang diajukan sebentar tadi, mengikut soalan-soalan yang diberikan, apakah pandangan saudari-saudari ahli panel bagi menjawab persoalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan majalah digital, dan yang persoalan kedua adalah berkaitan dengan majalah My Health. Saya persilakan wakil-wakil ahli panel dari majalah tersebut untuk menjawabnya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada penonton yang sudah bertanya sebentar tadi. Soalan yang cukup baik dan memberi makna. Okey. Baiklah, apa yang kita semua dapat lihat dalam majalah ini, ia menekankan beberapa, khususnya majalah digital lah. Okay. Ia menekankan beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh semua orang dalam membendung pandemik ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, langkahnya adalah penggunaan hand sanitizer, penggunaan pelitup muka, sering mencuci tangan serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM.
Setiap langkah-langkah yang diketengahkan dalam majalah ini pastinya akan membantu kerajaan membendung pandemik ini. Oleh ini kerana orang ramai akan terikat dan dapat mengamalkan SOP serta norma-norma baharu dengan lebih teratur. Jelaslah hal ini dapat membantu kerajaan dalam mencegah COVID-19. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Asika di atas jawapannya. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita ini. Saya harap para hadirin berpuas hati dengan apa yang dikatakan oleh saudari tadi mengenai soalan yang diajukan oleh saudara Erdia Rantau. Seterusnya, kita kembali kepada soalan yang kedua berkaitan dengan majalah Mahir. Saya ulangkan balik soalannya tadi berbunyi. Secara umumnya, mengapakah masyarakat perlu membaca majalah Mahir untuk mendapatkan sumber-sumber maklumat mengenai isu pandemik COVID-19, sedangkan masih banyak lagi sumber maklumat dari media sosial yang lain yang boleh diperolehi. Maafkan saya. Dipersilakan wakil ahli panel dari majalah Mahir untuk menjawabnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator dan juga saudara yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Baiklah, seperti yang kita tahu, e-majalah merupakan majalah online yang pastinya setiap orang boleh mencari majalah ini dalam Google dan hanya tulis saja e-majalah, pastinya banyak majalah-majalah yang akan dipaparkan. Okey, mengapa masyarakat perlu membaca e-majalah? Pertama, majalah mempunyai maklumat yang sahih berkaitan dengan COVID-19. Berbeza dengan maklumat dari laman sosial lain. Kita tidak tahu kesahihan maklumat tersebut. Kalau kita dapat lihat bahawa majalah MyHealth telah dikeluarkan sendiri oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan sudah pasti maklumat yang dipaparkan berkenaan COVID-19 di dalam majalah tersebut sudah semestinya sahih, bukan? Kedua, penyampaiannya agak lebih jelas berbanding dengan maklumat-maklumat yang dipaparkan di media sosial lain. Dalam majalah tersebut, contohnya majalah MyHealth, maklumat yang disampaikan tentang COVID-19 amatlah jelas dan tersusun serta mudah untuk difahami. Dan yang ketiga, banyak maklumat tentang COVID-19 yang boleh kita cari dalam majalah ini. Dalam majalah MyHealth banyak juga maklumat tentang COVID yang kita boleh perolehi dari muka surat pertama hingga akhir. Sekian, terima kasih. Itu saja pandangan yang boleh saya berikan berkaitan dengan persoalan yang diajukan sebentar tadi. Saya berharap agar semua para hadirin berpuas hati dengan pandangan yang telah saya berikan. Okey, itu saja. Okey, terima kasih saudari Nadia Zulaika. Saya bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ia dapat memenuhi persoalan yang diajukan dan diterima baik oleh para hadirin yang dikasihi. Jelaslah bahawa pada hari ini peranan majalah yang berbentuk atas talian, khususnya majalah-majalah yang dibincangkan dalam forum ini, adalah sangat membantu kerajaan dalam meningkatkan kadar kesihatan masyarakat. Dengan lebih baik dalam masa yang sama dapat mencegah penularan suatu penyakit. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana melalui pembacaan majalah-majalah tersebut secara tidak langsung masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan kesihatan, dan informasi tersebut boleh dijadikan panduan dan rujukan dalam menjalani kehidupan seharian untuk suasana sihat dan cergas. Sebagai penghujung bicara, saya mohon wakil-wakil dari panel jemputan bagi majalah digital dan majalah MyHealth untuk membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan.
Terima kasih saudari moderator, ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Pada masa yang sebegini, ketika kita dilanda dengan pandemik COVID-19, banyak maklumat-maklumat yang dikongsi kurang sahih dan memberi kesan yang negatif kepada masyarakat. Oleh itu, kepentingan e-majalah ini kepada masyarakat akan dapat membantu menyalurkan maklumat yang lebih jelas berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara Indonesia dan Malaysia melalui penjelasan yang kita dapat dengar dari majalah My Health tadi. Kita dapat lihat informasi yang diberikan amat menekankan kepada pencegahan virus COVID-19 daripada terus menular. Perkara ini sama juga dengan e-majalah digital yang baru saya terangkan tadi. Hal ini demikian kerana pencegahan virus ini amat penting untuk membantu kerajaan mengurangkan penularan COVID-19 daripada terus menular. Perkara ini sedikit sebanyak akan membuka mata masyarakat tentang bahayanya COVID-19 jika tidak dapat dikawal. Selain itu, penggunaan kombinasi warna dan reka letak imej di dalam kedua-dua e-majalah ini amat kemas dan teratur dan mampu menarik perhatian pembaca untuk membaca e-majalah digital dan My Health. Terima kasih, sekian daripada saya. Itu saja. Boleh diteruskan dengan panel yang ketiga, Saudari Nina Farhana. Baiklah, terima kasih saudari moderator kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan rumusan bicara tentang majalah My Health. Saudari moderator, ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, kita pastinya tahu kedua-dua majalah ini mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kalau kita lihat, majalah digital menjelaskan apa itu COVID-19, pandangan mahasiswa tentang COVID-19, peranan mahasiswa tentang COVID-19 dan cara mencegah penularan COVID-19 dan berkaitan dengan norma baru juga. Majalah ini memfokuskan COVID-19 di kalangan mahasiswa sahaja, berbeza dengan majalah My Health, di mana majalah ini menjelaskan maklumat yang sama dengan majalah tersebut, namun lebih umum, khususnya untuk seluruh masyarakat di Malaysia, tidak tertumpu pada satu golongan sahaja. Tajuk-tajuk juga menarik seperti pengalaman pesakit COVID-19 yang dilalui, diceritakan semula dalam majalah ini, kemudian dinyatakan pula cara mencegah COVID-19 dengan menggunakan aplikasi My Sejahtera. Tambahan pula, terdapat video yang diselitkan dalam majalah ini untuk menarik minat pembaca. Walaupun begitu, kedua-dua majalah ini menggunakan grafik yang sangat menarik dan sangat menarik dan sangat menarik dan unik. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih, saudari moderator. Okey, terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriktizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada ahli-ahli panel jemputan kita mengenai majalah digital dan majalah My Health. Dan dalam masa yang sama, ada menyentuh serba sedikit berkaitan dengan topik utama majalah tersebut, iaitu COVID-19. Saya ulang semula, COVID-19. Tuntasnya, bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa erti jemu. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Maka hasrat kerajaan untuk menjadikan kedua-dua majalah ini sebagai medan pertolongan dalam meringankan beban kerajaan bagi mencegah penularan virus COVID-19 adalah sangat tinggi dan ada bernasnya. Demikian tadilah. Terima kasih kepada semua ahli panel jemputan kita yang sudi hadir bagi membincangkan mengenai majalah digital
dan majalah Mahir, serta menguraikan serba sedikit mengenai virus COVID-19. Dengan penuh harapan, saya berharap semoga forum yang diadakan dapat menjadikan satu wadah dalam melahirkan masyarakat yang mempunyai minat dalam membaca majalah-majalah yang berkaitan dengan perbincangan forum ini. Hal ini dikatakan demikian kerana majalah-majalah tersebut bukan hanya mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan kesihatan, malah ia juga dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang amat berguna dalam kehidupan. Dan saya juga berharap agar forum ini dapat memberikan manfaat yang amat besar buat semua para hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dikasihi, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah kata salat tutur, entah maksud salat sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam minta maaf dan salam minta ampun. Saya mewakili semua barisan-barisan panel jemputan ingin mengucapkan ribuan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir dalam memeriahkan lagi forum perbincangan kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya memohon undur diri. Sekian. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih.